Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita cuba baca kitab hikam sikit. Lama dah saya tinggal kitab hikam ni. Kita baca kalam yang ke-31. Tak ada dah, tak apalah. Kalam yang 31 berbunyi La tatakarrakat furu'al aghyari fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintah-perintah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajipan menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajipanmu. Okey, Abu ulang sekali lagi dah. Saya perhati molek. Tengok jam mesej lah. Dengar tak ada, kita akan ada lah. Dah soal. Tak ada. Okey, jangan menantikan selesai habisnya perintah-perintah ni halangan-halangan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajipan menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Itu kalam dia, itu matang dia. Allah Ta'ala sebenarnya meletakkan kita berada dalam pelbagai keadaan. Ya? Jadi kena tunaikan hak keadaan tadi. Ya? Kita sambung dulu tengok pandangan ulama-ulama benda macam ni. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu petang. Pergunakan kesempatan waktu muda, sihat, kuat dan kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah dan miskin. Mana kalau kita berada waktu petang, jangan duk khayal untuk pagi esok. Tunaikan kewajipan waktu petang. Apa kewajipan yang perlu laksanakan waktu petang? Tunaikan kewajipan. Jangan duk fikir tentang pagi besoknya. Kurangkan memikir tentang pagi esok. Sama juga kalau kita duduk waktu pagi, jangan fikir untuk petang esoknya. Duduk waktu pagi, tunaikan kewajipan waktu pagi tadi. Waktu pagi untuk apa? Untuk sembahyang subuh, sunat sebelum fajar, apa semua. Nak sembahyang sunat tahajud. Ya. Biar dah itu tu. Sahabat Abdullah At-Tastari berkata, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharapkan tibanya siang hari. Mana kalau duduk malam, laksanakan tugas malam tadi. Ya? Kalau nak tidur, tidurlah. Tapi jangan duduk khayal untuk siang esoknya. Kita, masalah besar kita hadapi, kita banyak hidup dalam khayalan. Ya? Sehingga engkau menunaikan hak Allah di waktu malam dan menjaga benar-benar hawa nafsumu. Demikian pula bila engkau berada pada waktu pagi. Sahabat Allah ni dia minta kita jaga hawa nafsu lah. Kita musnah kerana hawa nafsu. Hawa nafsu nak apa? Nak selesa lah. Dia cari selesa, nak sedap je. Sedap tu hawa nafsu kita. Kita pantang. Susah sikit kita pantang. Kita nak senang seumur kalau boleh. Firman Allah Ta'ala, walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 35. Artinya, kami Allah akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami kamu kembali. Ya, Allah uji dengan kebaikan dan kejahatan. Ya. Apa betul ujian ni? Ujian itu berupa sihat dan sakit. Ujian. Kesukaran, kelapangan, kaya dan miskin. Untuk ujian, kekuatan atau ketetapan, beriman atau bertuhan kepada Allah sampai di mana syukurnya menerima nikmat dan bagaimana sabarnya menghadapi ujian, kesukaran bala.
Apa Allah Ta'ala beri kita? Sebenarnya Allah Ta'ala ubah kita dari satu keadaan pada satu keadaan yang lain. Dan apabila kita berhadapan dengan satu keadaan, apa yang kita kewajipan untuk laksanakan mengikut keadaan tersebut. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala bagi kita sihat. Apa kita laksanakan dalam sihat tadi? Sama ada kita guna sihat untuk ibadat kepada Allah SWT, atau kita guna sihat untuk buat melakukan maksiat. Ya? Dan yang pertama sebelum tu, apabila kita beri nikmat sihat, apabila kita diberi nikmat sihat, sepatutnya kita belajar. Kalau nikmat sihat, kita belajar buat apa? Kita bersyukur dengan nikmat sihat. Belajar bersyukur dengan nikmat sihat. Apabila kita bersyukur dengan nikmat sihat, kemungkinan besar Allah Ta'ala akan kekalkan sihat kita. Tapi kalau apabila kita tak bersyukur dan nikmat sihat, kita guna sihat untuk lakukan maksiat, Allah Ta'ala bukan akan tarik nikmat sihat dari kita. Kita tak sedar. Dan Allah Ta'ala akan datangkan penyakit pada kesakitan. Apabila kita sakit, apa hak sakit sebenarnya? Hak sakitnya kita redha dengan sakit. Apabila kita sakit dan kita redha dengan sakit, kita akan diberi pahala oleh Allah SWT. Kerana kita redha dengan sakit. Apabila kita sakit, kita jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah SWT. Kita nak sihat, kita berdoa kepada Allah SWT. Jangan sekali-kali putus asa. Jangan bergantung pada orang untuk menyembuhkan penyakit kita. Jangan bergantung pada doktor untuk merawat penyakit kita. Jangan. Bergantung pada Allah SWT. Kita boleh berusaha minta tolong doktor merawat kita, minta perawat lain merawat kita, bantu, tak apa. Tapi hati jangan terlekat dengan doktor dan terlekat dengan perawat. Yang menyembuhkan kita adalah Allah SWT. Jangan taksub sangat dengan doktor, dengan perawat. Jangan taksub dengan obat yang kita makan. Pasal tu kalau boleh apabila kita makan ubat, sertakan makan ubat dan doa kepada Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala angkat balik kesakitan yang kita alami. Okey? Boleh? Apabila kita berada dalam kesukaran dan kelapangan, bila kita suka, kita tak sabar. Kita hilang sabar. Hak suka ni, sabar menghadapi kesukaran. Dan apabila berhadapan kesukaran, kita sabar, Allah Ta'ala akan beri ganjang pahala pada kita. Kalau kita tak sabar, kita mengamuk, kita buat apa kerana keadaan susah tadi, kesukaran tadi, kesukaran tetap tak diangkat dari kita. Allah tak angkat kesukaran kita dan kita akan berdosa kerana tidak redha dengan takdir Allah Ta'ala. Kita bersungguh, kita mengeluh. Berapa ramai antara kita susah sikit, kita bersungguh, kita mengeluh. Kita lupa bahawa itu ada takdir Allah Ta'ala atas kita. Hukum rukun iman yang kendang, percaya qada dan qadar, itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita diberi kelapangan, apa yang kita buat? Ada masa lebih sikit kita sibuk nak melancong, nak makan angin sana, makan sini. Boleh sekali-sekala, tapi jangan melampau, jangan berlebihan. Pasal tugas utama kita apa dia? Tugas utama kita ibadat kepada Allah SWT. Nak cari bekalan untuk kehidupan akhirat kita. Kita bimbang kita masa tu banyak dan usaha lain, usaha melancong apa semua. So, kita abai untuk cari bekalan akhirat kita. Kita abai. Memang ramai orang bercakap, tak salah melancong. Ya? Betul, tak salah melancong. Tak salah kita mewah hidup, makan mewah. Tak salah kita kerja untuk cari nafkah rezeki tadi. Itu mungkin sebagai ibadah. Kalau cari rezeki sebagai ibadah, jadi sebagai ibadah. Kadang-kadang yang abang bimbang pasal apa? Jangan kita kerja cari rezeki nak anggap sebagai ibadah. Semayang kita belum tentu jadi satu ibadah. Semayang kita tu sendiri. Tahu tak apa Allah sebut bab semayang? Fawailul lil musallin. Celakalah orang semayang. Bimbang kita semayang, Allah sumpah kita celaka kerana kita lalai dan kita lara dalam semayang. Dalam semayang kita pergi mana? Pergi pasar, pergi supermarket, pergi padang bola, pergi hospital. Segala persoalan kehidupan masuk dalam semayang kita.
Iblis masukkan benda-benda tu, menjadikan kita hilang fokus dalam sembahyang. Tu yang kita bimbang sebenarnya. Jadi kalau ibadat sembahyang tu sendiri bukan satu ibadah, macam mana hak kerja harian kita nak anggap satu ibadah? Memang adalah makan tu ibadah, tidur tu ibadah. Kalau orang yang mampu jadikan ia satu ibadah. Tapi kita ni jauh sangat rasanya. Pasal waktu makan, bila sedap kita lupa Allah Ta'ala. Kita tak ingat bahawa nikmat sedap tadi datang dari Allah SWT. Kita lupa semua tu. Kita dah ingat yang sedapnya kari ikan merah, kari kepala ikan merah sedapnya. Makan nasi kandar sedapnya. Kita lupa Allah Ta'ala yang beri nikmat sedap kat kita. Cuba kita jatuh sakit. Kalau kita sakit macam mana? Marilah apa depan kita pun hilang selera belaka. Ya? Sedap ni kerana adanya selera yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita ingat molek benda tu. Jangan sampai Allah cabut nikmat selera dari kita. Kaya dan miskin. Ujian kaya dan ujian miskin. Kaya tu juga satu ujian. Kita guna kaya untuk apa? Guna kaya untuk apa? Berapa ramai orang kaya nak makan burger kat England, pergi kat England ke? Nak terbang nak makan burger kat England. Katakan contoh je lah. Abang tak tahu makanan, abang dengar cerita ada orang pergi England nak makan pagi. Pergi England sekolah nak makan pagi. Dahsyat nafsu kita ni. Ada pergi, dia lupa pergi ke Perak nak makan nasi kandar kata. Kono nasi kandar sedap. Pergi ambil helikopter pergi Perak makan nasi kandar. Betapa ada kekayaan tu untuk memuaskan nafsu kita. Guna kekayaan untuk memuaskan nafsu kita, tak lebih dari itu. Dan kemiskinan. Apabila kita miskin, sepatutnya kita redha dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan kurnia Allah kepada kita semua. Maka kita terima, redha dengan kemiskinan yang Allah kurnia kepada kita. Bukan kerana Allah nak menzolimkan kita, Allah nak uji kita, nak tengok kita luluh ketika ujian. Apa kalau ujian, Allah akan bagi peranjang pahala kat kita. Kita boleh berusaha lah untuk cari harta benda dunia. Tapi jika Allah Ta'ala tak perkenankan usaha kita, Allah tak jadikan usaha kita berjaya, Allah tak jadikan usaha kita gagal dan usaha kita redha menerima. Jangan bersungut, jangan mengeluh. Ingatlah kesusahan dunia ni sementara, sekejap sangat. Kesusahan dunia sekejap sangat, dia tak lama. Apa sangat 60 tahun, 70 tahun, jarang sampai 100 tahun. Sekejap. Jadi kalau susah sikit hidup atas muka bumi ni, sabar je lah. Kita akan berhadapan kesusahan dan kesenangan. Sabar je lah kalau susah. Kalau senang kita boleh bersyukur. Ingat deh, itu yang pentingnya. Segala kesenangan dan nikmat yang Allah kurnia pada kita, didik diri untuk belajar bersyukur. Semoga Allah Ta'ala tambah nikmat atau kekalkan nikmat kepada kita. Syukur bukan tali ikatan kepada semua nikmat yang kita peroleh. Ingat, syukur bukan tali ikatan kepada senikmat yang kita perolehi. Kalau kita tak bersyukur dengan nikmat, Allah Ta'ala boleh cabut nikmat dari kita pada bila-bila masa. Okey? Walain syakartum la azidannakum walin kafartum inna azabi lasyadid. Rasa cukuplah setakat tu kita bincang bab kalam 31 ni. Ingatlah, setiap keadaan yang Allah letak kita, dan keadaan apa sekalipun, maka kita belajar untuk memahami keperluan keadaan. Senang kita belajar bersyukur, susah kita belajar sabar. Tak salah kita berdoa kepada Allah SWT, tapi yang salah kalau kita bersungguh dengan sedikit kesusahan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita kadang-kadang kita nak selesa semua. Panas sikit tak boleh. Panas sikit pun tak boleh, kita lah sabar. Nak biar selesa semua. Kadang-kadang hak tak ada aircon, nak pasal aircon nak selesa tadi. Boleh selesa, tapi ingatlah selesa tadi juga merupakan rahmat dari Allah SWT yang kita belajar untuk bersyukur. Cukup setakat tu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah silap, abang minta maaf lah. Kadang-kadang banyak tersasul ni. Abang bukan pandai sangat benda-benda gini ni. Tapi sekadar untuk peringatan. Kita abah dan siapa yang dengar video ni.
Sekian, terima kasih.